Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Jadi kita sambung lagi pelajaran pada kitab Ad-Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairin natiqina biha. Pada pelajaran yang ke-8 ya. Okey. Ad-darsu ats-tsaminu. Ad-darsu ats-tsaminu. Pelajaran yang ke-8. Baik, kita baca dahulu. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Ismu at-tajiri Mahmudun wa ismu at-tabibi Sa'idun. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalika al-baitu lit-tabibi. بيت التاجر أمام المسجد وبيت الطبيب خلف المدرسة. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. Okay, baik, pada pelajaran yang ke-8 ini kita akan belajar beberapa perkara yang baharu. Apa dia? Iaitu kita lihat di sini kita ada hadzal rajulu. Okay. Kalau kita tengok pada pelajaran yang sebelum pada ini, kita akan sebut hadza rajulun wa dzalika rajulun, hadza tajirun wa dzalika tabibun. Okey. Tapi pada pelajaran kali ini kita belajar adanya kalimah yang mempunyai alif lam di awalnya, yang mana kalimah itu terletak selepas perkataan hadza, zalika dan yang sama dengannya, iaitu al-asma al-isyarah, asmaul isyarah. Hadza, hadhihi, zalika, tilka dan sebagainya lah. Kita namakan mereka itu ismul isyarah ataupun asmaul isyarah. Sama ada lil qarib ataupun lil ba'id. Sama ada untuk yang dekat ataupun untuk yang jauh. Jadi setelahnya akan ada kalimah yang mempunyai alif lam. Okey. Berbeza pada sebelum ni, kita ada kalimah yang terletak setelah hadza, zalika, tetapi kalimah itu tidak mempunyai alif lam. Okay, apa beza dia? Beza dia, kalau kita kata hadza rajulun tanpa ada alif lam, maka maksud dia akan jadi ini adalah seorang lelaki. Ini adalah seorang lelaki. Tetapi bila ada alif lam, maksud dia akan berubah. Dia akan jadi hadzal rajulu akan jadi lelaki ini. Okay. Bila maksud dia akan jadi lelaki ini, maka ayat ini belum lagi lengkap. Ayat ini belum lagi sempurna. Masih belum ada belum ada ceritanya. Predikat ni masih belum ada. Lelaki ini apa? Kenapa dengan dia? Lelaki ini tajirun, adalah seorang businessman, seorang pedagang, seorang peniaga. Okay. Jadi kalimah apabila dia mempunyai alif lam dan dia ni terletak setelah isim isyarah, kebiasaannya dia akan menjelaskan apa yang dimaksudkan. Dia akan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan isim isyarah itu. Apa maksud dia? Contoh, kita kata ini. Okey. Ini bila kita tunjuk pada kita bercakap dengan seseorang, kemudian kita tunjuk kepada sesuatu. Contohnya kita tunjuk kepada buku, kitab. Kita tunjuk, kita sudah tidak perlu menyebut kitab, kerana kita tunjuk dan orang yang melihat kita tunjuk itu boleh melihat, tahu bahawa kita tunjuk kepada sebuah buku. Tapi kalau kita bercakap, kita akan sebut hadza, ini. Tapi ini tu masih belum bagi seseorang yang tidak berada di hadapan kita
ataupun tidak melihat kepada apa yang kita tunjuk, maka dia masih tidak jelas. Ini tu apa yang dimaksudkan dengan ini. Okey. Maka kita sebut buku ini. Maka kita akan kata hadzal kitabu ataupun hadza al-kitabu, buku ini. Berbeza kalau kita kata hadza kitabun, dia akan jadi maksud dia ini adalah buku. Ini adalah buku, berbeza dengan buku ini. Kalau ini adalah buku, maka ayat ini telah pun lengkap, telah pun sempurna. Tapi buku ini, ayat ini masih belum lengkap, perlu ada predikatnya. Hadzal kitabu jamilun, buku ini cantik. Baru ayat ini lengkap. Okay. Kemudian dia ada istilah dia yang digunakan, iaitu badal. Dia ni kalimah yang mempunyai alif lam, dan dia ni menjelaskan isim isyarah sebelumnya, dia dipanggil sebagai badal. Okey. Setakat itu dulu. Okey. Hadzal rajulu tajirun wa dzalika ar-rajulu tabibun. Lelaki ini adalah peniaga dan lelaki itu adalah doktor. Ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama peniaga itu adalah Mahmud dan nama doktor itu adalah Sa'id. Sebab apa kita sebut itu walaupun tiada kataan zalika ataupun tilka? Kerana alif lam ini seperti yang kita sebut sebelumnya, dia ni seolah perkataan the. Kalau dalam bahasa Inggeris, the man, the businessman. Kalau the dalam bahasa Melayu kita akan terjemah sebagai itu kan. The pen on the table. The pen on the table. Pen itu di atas meja itu. Okay. Walaupun kita tak sebut that. Itu kalau apa? Perbandingan lah dengan bahasa Inggeris. Sebab dia dengan bahasa Inggeris, bahasa Arab dengan bahasa Inggeris ni dia boleh kata banyak persamaan jugalah. Okay. Setiap bahasa dia ada persamaan dia, tapi dua bahasa ni dua bahasa yang masyhur lah. Wasmut tabibi Sa'idun, dan nama doktor itu adalah Sa'id. Hadzal baitu lit-tajiri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik Lili, milik at-tajiri, milik businessman itu. Wa dzalikal baitu, dan rumah itu lit tabibi, li untuk atau milik at-tabibi, doktor itu. Baitut tajiri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Rumah peniaga itu, rumah businessman itu di hadapan masjid, dan rumah doktor itu di belakang sekolah. Okay. Amama dan khalfa ini kita boleh kata preposition. Tak kisahlah, dia ni antara perkataan yang sama ada dia menunjukkan masa ataupun menunjukkan tempat. Okay. Tapi kalau di sini amama maksud dia di depan, maka dia ni adalah perkataan yang menunjukkan makna tempat. Okay. Kalau dalam bahasa Arabnya kita panggil zarful makan. Zarful makan. Khalfa maksud dia belakang, di belakang, behind. Maka dia juga adalah zarful makan. Al-makan dalam bahasa Arab, al-makan maksud dia tempat. Okay. Jadi al-makan maksud dia tempat ya. Okay. Jadi zarful makan maksud dia kalimah yang menunjukkan makna tempat. Amama, sebab amama ni depan. Bila depan ni dia menunjukkan tempat lah. Berbeza dengan selepas, berbeza dengan semasa, berbeza dengan ketika. Okay. Jadi perkataan selepas, sebelum, ketika, semasa, ini perkataan-perkataan ini menunjukkan makna masa, makna waktu. Tapi perkataan ini menunjukkan masa, tempat. Dan kebiasaan dia ada kaedah dia, tapi kita skip dulu. Kebiasaan perkataan-perkataan yang menunjukkan masa dan tempat ini akan mansub bil fathah, akan berbaris fathah di akhirnya, akan berbaris atas di atasnya, berharakat fathah. Ini
kebiasaan. Baitut tajiri amamal masjid, rumah bisnesmen itu di depan masjid. Wa baitut tabibi khalfal madrasati, dan rumah doktor itu di belakang masjid. Ini kita telah jelaskan pada pelajaran yang ke-6 kalau tak silap. Baitut tajiri, kenapa sini dibaca tanpa ada tanwin walaupun tiada alif lam? Kerana dia mudhaf. Okay. Kenapa di sini dia dibaca kasrah walaupun sini dhammah? Maksudnya kenapa di sini baris bawah, di sini baris depan? Kerana dia ini mudhafun ilaihi. Sama juga dengan baitut tabibi, perkara yang sama. Jadi kita telah belajar, jadi kalau boleh kita tak mahu ulang banyak kali lah. Okay. Walaupun bagus sebenarnya kalau kita ulang banyak kali, tak apalah. Liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Liman, li maksud dia di sini ada perkataan lam, ada huruf lam, ada min, nun. Okay. Tetapi ada dua perkataan. Lam maksud dia punya, milik. Man, siapa? Liman, milik siapa? Hadhihi sayyaratu, kereta ini. Waliman tilka, dan milik siapa itu? Hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Kereta ini milik doktor dan itu milik tajir businessman. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Kereta ini daripada Jepang, daripada Jepun, dan itu daripada Amerika. Tamarinu latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawab bagi persoalan-persoalan yang berikut. Man hadzal rajulu wa man zalikar rajulu? Siapa lelaki ini dan siapa lelaki itu? Kita jawab hadzal rajulu sa'idun, lelaki ini sa'id, wa zalikar rajulu mahmudun, dan lelaki itu mahmud. Masmut tajiri, apakah nama businessman itu? Jadi boleh kita, kalau kita nak tanya nama, boleh kita pakai man. Man hadzal rajulu, ataupun ma ismu rajulu, apa nama businessman itu. Boleh juga man at-tajiru, siapa peniaga itu. Maka kalau kita pakai man, kita tak perlu lagi sebut ismu, kerana man tu memang kita bertanya, biasanya kita guna untuk bertanya nama. Dan tak semestinya juga kita tanya nama. Man ni boleh kita tanya profesi apa, jawatannya apa. Man zalikar rajulu, zalikar rajulu tabibun, boleh. Tapi bila tanya ma ismut tajiri, bila tanya isim, nama, maka kita akan jawab nama lah. Tapi bila tanya man, boleh kita jawab nama, dan boleh juga kita jawab pekerjaannya. Man hadzal rajulu wa man zalikar rajulu, kita jawab hadzal rajulu tabibun wa zalikar rajulu mudarrisun. Cikgu, lelaki ini doktor dan lelaki itu guru. Jadi boleh macam tu. Masmut tabibi, apakah nama doktor itu? Ismut tabibi, nama doktor itu adalah Aliyun. Min aina sayyaratu, min aina sayyaratu tabibi, daripada mana kereta doktor itu? Kita jawab sayyaratu tabibi, kereta doktor itu minal Yabani, daripada Jepun. Min aina sayyaratu tajiri, daripada mana kereta peniaga itu? Sayyaratu tajiri min Amerika, daripada Amerika. Aina baitut tajiri, di manakah rumah peniaga itu? Baitu at-tajiri amamal madrasati, rumah peniaga itu di depan sekolah. Wa aina baitut tabibi, dan di mana rumah doktor itu? Baitut tabibi khalfal madrasati, di belakang sekolah. Jadi sepatutnya dia kena jawab berdasarkan inilah, tapi tak apa, tak penting pun.
penting juga untuk kita sebenarnya kita uji kefahaman kita terhadap teks ini. Tapi kalau kita dah faham, tak apalah. Okey. Iqra' waktu, bacalah dan tulislah. Hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Budak lelaki ini adalah Khalid dan budak lelaki itu adalah Muhammad. Hadzal rajulu mudarrisun wa dzalikal rajulu muhandisun. Lelaki itu adalah seorang guru dan lelaki ini adalah seorang guru dan lelaki itu adalah seorang engineer, juruterang. Hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini adalah baharu dan buku itu adalah lama. Buku ini baharu, buku itu lama. Hadhihi sayyaratu li Aliyin wa tilka li Khalidin. Kereta ini milik Ali dan kereta itu dan itu milik Khalid. Hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini maftuhun, terbuka, wa dzalikal babu, dan pintu itu mughlaqun, terkunci, tertutup. Liman hadhihi sa'atu, milik siapa jam ini? Okay. Jam ini, sebab apa kita baca kita terjemah terbalik. Kita terjemah as-sa'ah dulu baru kita sebut hazi, kerana ada al. Okey. Seperti yang kita sebut tadi, bila ada al, dia akan jadi this watch. Tapi bila tiada alif lam ni, tiada al ni, dia akan jadi this is watch. Tak apalah, itu telah kita bahas. Hiya li Abbasin, dia ataupun ia, jam ini, li Abbasin, milik Abbas. Ahadzal baitu lit tabibi la huwa lil mudarrisi. Adakah rumah ini milik doktor? Tidak, dia milik guru. Ahadhihi darajatu li ibnil muazzini? Naam. Adakah hadhihi darajatu, basikal ini, sepeda ini, libni, milik anak siapa? Anak muazzin, tukang azan. Naam, ya. Man hadzal waladu, siapakah budak lelaki ini? Huwa talibun minas Sini, dia adalah seorang pelajar daripada China. Adzalikal baitu jadidun, adakah rumah itu baharu? La huwa qadimun jiddan, tidak, dia lama sangat lama. Qadimun dibaca dengan fathah baris depan. Hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Kereta ini daripada Jepun dan kereta itu dan itu daripada Amerika. Hadha sikinu min Almania wa tilkal mil'aqatu min Inglaterra. Pisau ini, knife, pisau ini daripada Almania, Jerman. Watilka, dan itu watilkal mil'aqatu, dan sudu makan itu, dan sudu itu min Inglaterra, daripada Inglaterra ni England, ya, England. Tak silap lah, England. Okey, faham Iqra' al-misal al-atiya thumma hawwil al-jumal al-atiyata mithlahu. Okay, baca contoh-contoh yang berikut, kemudian hawwil, tukarkan al-jumal al-atiyah, ayat-ayat yang berikut ini, mithlahu, seperti contoh ini. Okay, contoh misalun, hadza kitabun, hadzal kitabu li Muhammadin. Okay, hadza kitabun, kita telah syarah tadi. Hadza kitabun maksud dia ini adalah buku. This is a book. Okay. Tapi hadzal kitabu maksud dia this book. Buku ini. Jadi ayat ini masih belum lengkap, tapi ayat ini telah lengkap. Ini adalah buku. Okey, selesai. Orang faham. Ini adalah buku. Tapi bila disebut buku ini masih belum difahami, maka perlu ada tambahan. Okay, buku ini milik Muhammad. Okay, gitu. Kita coba hadza tabibun. Hadza tabibu minal Hindi. Doktor ini daripada India.
Hazihi sayyaratun, hazihi sayyaratu lil mudiri. Kereta ini milik mudir, milik pengetua. Dzalika waladun, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Budak lelaki itu anak lelaki kepada guru. Tilka sa'atu, tilka sa'atu min Swisra. Jam itu daripada Switzerland. Hadza baitun, hadza baitun maksudnya ini adalah rumah. Hadzal baitu lil muhandisi. Rumah ini milik jurutera, milik engineer. Hadza qalamun, ini adalah pen. Hadzal qalamu li Abbasin. Pen ini milik Abbas. Dzalika rajulun, itu adalah seorang lelaki. Dzalika rajulu muazzinun, lelaki itu adalah tukang azan. Hadhihi baydatun, ini adalah telur. Hadhil baydatu, telur ini kabiratun, besar. Hadza mindilun, ini adalah sapu tangan. Hadzal mindilu wasikhun, sapu tangan ini kotor. Hadhihi haqibatun, ini adalah beg ataupun tas, beg lah. Hadhil haqibatu lil mudarrisi, beg ini, tas ini milik guru. Okey. Iqra al-misal al-atiyah thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Baca contoh yang berikut, kemudian bentukkan ataupun buat soalan-soalan dan jawapan-jawapan sepertinya, seperti contoh ini. Okey, misalul, contoh. Liman hadzal kitabu, milik siapa buku ini? Hadzal kitabu li Muhammadin, buku ini milik Muhammad. Okey. Pen. Liman hadzal qalamu, milik siapa pen ini? Hadzal qalamu li Abbasin, pen ini milik Abbas. Okey, kunci. Liman hadzal miftahu, milik siapa kunci ini? Hadzal miftahu li Aliyin, kunci ini milik Ali. Okey, kereta. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapa kereta ini? Hadhihi sayyaratu, kereta ini milik lil mudiri, milik mudir, pengetua. Okey, lembu. Liman hadhil baqaratu, hadhil baqaratu lil fallahi. Lembu ini milik petani. Baik. Liman hadhil haqibatu, milik siapa beg ini? Hadhil haqibatu lil mudarrisi, beg ini milik guru. Liman hadzal kursiyyu, milik siapa kursi ini? Hadzal kursiyyu li Ammarin, kursi ini milik Ammar. Liman hadhihi dajajatu, milik siapa ayam betina ini? Hadhihi dajajatu li bintil fallahi, ayam betina ini milik anak perempuan petani. Liman hadhihi sa'atu, milik siapa jam ini? Hadhihi sa'atu li ibnil mudiri, jam tangan ini milik anak pengetua. Liman hadzal baitu, hadzal baitu lit tabibi, milik siapa rumah ini? Rumah ini milik doktor. Liman hadhil mil'aqatu, hadhil mil'aqatu lit talibi, milik siapa sudu ini? Sudu ini milik seorang pelajar. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata, perhatikan contoh-contoh yang berikut. Al-baitu fil baiti, minal baiti ilal baiti. Al-mustashfa fil mustashfa, minal mustashfa ilal mustashfa. Amrika fi Amrika, min Amrika ila Amrika. Almania fi Almania, min Almania ila Almania. Jadi apa beza dia? Satu, perbezaan antara al-baitu dengan fil baiti dan min al-baiti ila al-baiti. Kalau kita lihat al-baitu, dia berbaris dhammah, berbaris hadapan, harakat dhammah. Tapi bila ada huruf jar, ni huruf jar dia akan berharakat kasrah. Okey. Sebelum itu kita sebut dulu, dhammah maksud dia baris hadapan. Kasrah maksud dia baris bawah. Fathah maksud dia baris atas.
Sukun maksudnya baris mati. Kalau di Malaysia macam tu ya. Okay. Jadi dhammah, kasrah, kasrah, kasrah. Kenapa kasrah? Kerana ada huruf jar. Huruful jar ni. Kerana ada harful jar. Huruf jar. Tetapi kalimah-kalimah yang berakhir dengan kita panggil dia ni alif, alif maksurah. Ini semua alif. Alif, alif. Ini juga alif, ini juga alif. Alif, alif, alif. Tapi alif ni dia ditulis dengan bentuk ya. Okay. Atas sebab-sebab tertentulah. Okay. Tapi dia sebenarnya adalah alif. Maka kalimah-kalimah yang diakhiri, yang berakhir dengan huruf alif, maka kita tidak boleh lihat perbezaannya walaupun dia ni dimasuki huruf jar. Contoh al-mustashfa, fil mustashfa, minal mustashfa, ilal mustashfa. Semuanya fa, ka, ya, walaupun ada huruf jar. Jadi sebenarnya dia ni harus atau mesti, dia ni mesti berubah kerana ada huruf jar. Tetapi disebabkan adanya alif ini, dan alif ini tidak boleh menerima harakat. Al-alifat la taqbalul harakat. Huruf alif memang tidak boleh menerima baris. Yang boleh menerima baris hanyalah huruf hamzah. Okay, maka dia tidak boleh berbaris harapan, tak boleh berbaris harapan, tak boleh berbaris bawah, atas, kasrah, fathah, dhammah, semuanya tak boleh. Okay, masih banyak lagi sikit lagi. Iqra' waktub, bacalah dan tulislah. Hadha tabibu min Inglaterra. Doktor ini daripada Inggris, daripada England. Zahaba Hamidun ila Faransa. Telah pergi Hamid ke Faransa. Maksud telah pergi Hamid, maksud Hamid telah pergi. Hamid telah pergi ke Perancis. Macam mana kita nak tahu Hamid yang melakukan perbuatan pergi? Caranya ialah kebiasaannya dia akan berbaris dhammah. Hamidun, zahaba Hamidun ila Faransa. Telah pergi oleh Hamid, maksudnya Hamid yang pergi ke Perancis. Mahmudun maridun wal ana fil mustashfa. Mahmud sakit, dia sekarang di mustashfa. Al ana maksud dia sekarang, dan kebiasaannya dia ni berbaris fathah. Dhahaba Abdullah min Almania ila Inglaterra. Telah pergi Abdullah ataupun Abdullah telah pergi daripada Jerman ke Inggris, kepada England. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Kitab ini adalah milik Isa dan kitab itu milik Musa. Hadzal muhandisu min Amerika. Engineer ini, jurutera ini daripada Amerika. Iqra', bacalah. As-saburatu amama at-talibi wa hiya khalfal mudarrisi. As-saburatu maksudnya papan tulis. Papan tulis. Okey, board. Papan tulis. Okey. Amama maksud dia di hadapan. At-talibi pelajar itu, wa hiya dan dia khalfal mudarrisi, di belakang mudarris. Okey. Papan tulis itu di hadapan pelajar dan dia, iaitu papan tulis ini di belakang mudarris, guru. Okay. Jadi kita sebut tadi bahawa amama dan khalfa ini nama dia zarful makan, iaitu perkataan yang menunjukkan maksud tempat. Okay. Dia ada banyak maksud perkataan-perkataan yang menunjukkan maksud tempat. Saya belakang, depan, tepi, kanan, kiri, atas, bawah. Tapi di sini maksud dia amama maksud di hadapan, khalfa maksud di belakang. Okay. Dan setelah perkataan-perkataan ini, setelah zarful makan ini, isim setelah dia itu adalah mudhafun ilaihi, maka dia majrurun bil kasrah, majrur dengan kasrah. Okay. Aina sayyaratul mudarrisi hiya amama al madrasati. Di manakah kereta guru itu? Hiya amama al madrasati, dia di hadapan sekolah. Okay. Kenapa dibaca madrasati? Kerana dia ini mudhafun ilaihi. Amama adalah mudhafun. Okey. Kita sebut tadi, telah perkataan-perkataan yang
menunjukkan makna masa dan tempat ini, ataupun kita panggil dia zarful makan wa zarful zaman. Setelahnya itu adalah mudhafun ilaihi. Aina baitul imami, di manakah rumah imam itu? Baitul imami khalfal masjid. Rumah imam itu di belakang masjid. Okay, ada beza. Amama di hadapan. Imam itu imam, orang yang diikuti, syakhsun muttaba'. Aina jalasa Hamidun, di manakah Hamid duduk? Okay. Jalasa khalfa Mahmudin, Hamid duduk di belakang Mahmud. Zahaba Ammarun ila al-masjid wa jalasa amama al-mihrab. Telah pergi Ammar itu. Ammar ini telah pergi, maksud dia. Tapi kalau terjemah harfiahnya, telah pergi oleh Ammar. Ammar yang telah pergi ilal masjid, ke masjid. Wa jalasa, dan dia telah duduk amama, di hadapan al-mihrab. Mihrab ni apa? Dia macam ada bentuk kubah gitu, tempat imam sembahyang. Macam tempat tertutup sikit tu, panggil al-mihrab. Okey. Al-kalimatul jadidah tu kalimah-kalimah yang baru. Al-mustashfa, hospital. Tak sebut al-mustashfa, maksud dia hospital. Almania, Jerman. Inglaterra, England. Switzerland, As-sikinu, pisau. Al-Faransa, Perancis. Amama, hadapan. Khalfa, belakang. Okay, setakat itu saja. Kalau ada soalan ataupun komentar, boleh komen di ruangan komen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.